Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang kepada anda semua yang menyertai saya pada malam ini. Anda sedang bersama dengan saya di dalam webinar RSI Stochastic Full System 2021. Alright, so sebelum tu, ada sesiapa yang tak pernah kenal saya? Saya rasa ramai tak pernah kenal kot. Saya bukan sesiapa, saya insan biasa. Siapa yang tak pernah kenal saya? Ataupun siapa yang dah pernah kenal saya? Mungkin ada yang dah biasa duduk dekat dalam grup RSI Stochastic tu mungkin dah kenal saya lah. Mungkin ada yang pernah bersua muka dan sebagainya. Tapi saya tahu kebanyakannya tak pernah kenal saya dan tak pernah berjumpa dengan saya. Alright. Okay, tak apa. Saya nak perkenalkan diri saya dulu. Alright. Yang ini gambar 2 tahun lepas. Sekarang ni dia dah membengkak sikit. Dia dah membengkak sikit. Alright. Nama penuh adalah Muhammad Nur Firdaus bin Muhammad Ali, tapi nama pena saya ataupun nama glamour lah nama glamour Firdaus Ali. Dan kerjaya saya adalah sebagai Business Development Manager di Fullerton Markets. Alright. Dan kelayakan profesional saya adalah saya graduate sebagai ACCA UK di UiTM Shah Alam. Dan saya juga adalah affiliate kepada Asian Institute of Chartered Bankers dan juga certified consultant di Federation of Investment Managers Malaysia. Pengalaman trading saya daripada tahun 2008, iaitu ketika saya berkhidmat bersama dengan Standard Chartered Bank. Right, daripada situ saya bina saya punya minat dalam trading. Sebab saya belajar, saya kerja di dalam bidang itu, dalam forex punya bidang, dan kemudian saya belajar dan kemudian saya trade sendiri dan sebagainya sampailah ke hari ini. Alright, itu sedikit tentang saya lah. Tak power mana. Right. So, terus sahaja, apa itu RSI Stochastic? Yang ini korang kena tahu dulu. Mana yang tak pernah duduk dekat dalam grup RSI Stochastic mungkin akan tertanya-tanya apa benda RSI Stochastic ni. RSI Stochastic ni sebenarnya adalah satu analisa teknikal ataupun trading strategi yang menggunakan dua indikator. Yang pertama adalah Relative Strength Index ataupun singkatannya RSI, dan yang keduanya adalah Stochastic Oscillator. Dan saya gabungkan dua-dua indikator punya nama tu menjadikan dia RSI Stochastic. Saya tak tukar pun nama dia sebab saya hormat kepada tuan punya indikator tu, iaitu RSI Stochastic. Dan saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu kepada semua mengikut nama asalnya. Saya tak tukar-tukarlah nama dia. Right. So, kita dah tahu apa itu RSI Stochastic. Sebelum kita go deep ataupun belajar dengan lebih lanjut tentang macam mana dia punya standard trading procedure dan proses-proses yang lain, strategi-strategi yang lain, boleh kiranya kalau kita belajar dulu, kita ambil tahu dahulu siapa individu ataupun founder kepada dua technical indicator ini. Alright. Yang pertama adalah Relative Strength Index. Relative Strength Index adalah indikator, dia indikator. Indikator yang menunjukkan momentum ataupun momentum yang mengukur magnitude perubahan harga untuk menilai sesuatu keadaan berada di paras overbought atau oversold. Alright, dua perkataan yang kita akan gunakan banyak nanti dalam kita punya webinar hari ini. Overbought dan oversold dalam pasaran saham, forex dan juga aset yang lain. Tak kira lah dalam instrumen yang lain lah. Komoditi, index, even cryptocurrency sekalipun. Indikator ini dibangunkan oleh Day Wallace Wilder Jr. Dan mula-mula sekali diperkenalkan pada tahun 1978. Korang boleh bayangkan, tahun 1978, indikator RSI ini telah berada di dunia ini. Tapi waktu tu tak adalah dalam MP4. Waktu tu tak ada lagi dalam MP4. Melalui buku tulisan beliau yang berjudul Konsep Baru dalam Sistem Perdagangan Teknikal. Buku beliau ini bukan cerita pasal RSI sahaja, tetapi ada banyak technical indicator lain yang dia ulas dalam buku dia tu. Buku dia tajuk dia Konsep Baru dalam Sistem Perdagangan Teknikal. Antara salah satu tajuk yang dikupas oleh J. Wallace Wilder Jr. adalah Relative Strength Index. Tapi saya takkan cerita lebih lanjut tentang apa yang terkandung di dalam buku beliau. Right. So,
kita nak tengok apa indikator yang boleh kita lihat daripada RSI ataupun Relative Strength Index. Yang pertama, kita boleh tengok tops and bottom. Right? Kemudian kita boleh tengok chart formation. Chart formation ni kalau korang pernah dengar perkataan ataupun term head and shoulders, double bottom, double top, triple bottom, triple top, yang itu adalah chart formation. Anda juga boleh melihat chart formation di dalam RSI. Alright? Cuma saya tak akan ulas tentang chart formation di dalam RSI. Failure swing. Sekejap lagi saya akan tunjukkan contoh apa dia itu failure swing. Kemudian support and resistance. Ada beberapa traders yang menggunakan RSI sebagai filter kedua mereka untuk membaca support and resistance. Mungkin ada antara anda semua yang pernah ataupun masih menggunakan support and resistance. Anda boleh juga menggunakan RSI sebagai secondary filter ataupun rujukan kedua untuk anda confirmkan sama ada RSI sama ada support dan resistance itu adalah betul-betul tempat ataupun area yang orang kata apa betul-betul boleh kita masuk entry kita. Alright? Yang terakhir adalah divergence. Alright, divergence ni mungkin saya akan ulas di dalam kelas yang akan datang, mungkin dekat dalam advance punya kelas, sebab divergence ini memerlukan pemahaman yang asas tentang RSI dan juga stokastik dahulu sebelum saya pergi ke divergence. Alright, dekat gambar yang saya berikan dekat situ adalah contoh bagaimana failure swing berlaku. Alright, ini adalah contoh failure swing lah. Bila kita punya RSI itu dah naik ke atas, kemudian dia turun balik semula. Sekejap saya nak lukis-lukis dulu. So kalau korang tengok dekat sini, ya ini, dia dah buat top. Dia dah buat top, kemudian dia turun balik semula. Kemudian dia naik atas, dekat sini dia punya fail point, dia turun balik semula dan di sinilah kita panggil dia failure swing point. Tapi jangan risau, saya tak akan ulas orang kata apa, berkenaan dengan failure swing ni pada hari ni. So kita akan lihat benda yang lain. Alright. So cuma untuk yang ini kita nak tahu tentang apa yang kita boleh nampak dekat RSI stokastik. Dekat RSI. So benda yang paling penting adalah untuk kita tengok dekat RSI adalah yang pertama ni. Tops and bottoms. Kita nak tengok dekat mana tops harga tu tertinggi, dekat mana harga tu dia duduk dekat paras terendah. Alright? So itu yang kita akan lihat dalam RSI. Kemudian stochastic oscillator adalah petunjuk atau penunjuk momentum yang membandingkan harga penutupan sesuatu harga instrumen dagangan berbanding pelbagai harganya dalam jangka masa tertentu. Teori asas bagi penunjuk ini adalah bahawa dalam pasaran yang bergerak ke atas, harga akan ditutup mendekati yang tertinggi dan dalam pasaran menurun ke bawah, harga ditutup dalam harga terendah. Indikator ini telah dibina oleh George Lane pada tahun 1950. Ini lebih awal daripada RSI. Right? So, apa yang dimaksudkan dengan panjang-panjang huraian dari itu adalah, stochastic oscillator menunjukkan harga bila dia dalam keadaan buy ataupun keadaan bullish, dia akan stokastik mampu untuk menunjukkan di mana harga itu akan sampai ke paras harga yang tertingginya. Right? Kalau dia turun pula, dia bearish, dia mampu untuk tunjukkan harga itu berada pada paras yang terendah ataupun kita panggil dia apa? Oversold, dan juga tadi itu bila naik dipanggil overbought. Alright? So stochastic oscillator lebih tertumpu kepada ranging punya harga. Alright? Manakala RSI lebih kepada menentukan pergerakan harga momentum. Alright? So saya gabungkan RSI dan stokastik ini, tujuan dia adalah untuk tangkap harga yang mungkin akan patah balik walaupun dalam keadaan dia trending. Right? So saya gabungkan kedua-dua ini untuk tangkap apa dia? Untuk tangkap harga yang sudah mungkin capai dia punya ceiling ataupun dia punya top, ataupun harga yang sampai bottom,
walaupun dia dalam keadaan trending. Right? Tapi itu tak bermakna indikator ini adalah sempurna. Indikator ini masih lagi bersifat lag. Masih lagi indikator masih lagi lag. So, kita ada strategi yang tertentu untuk kita gunakan untuk orang kata apa, counter balik jika apa-apa berlaku kepada entry kita di dalam pasaran. Alright, itu sedikit latar belakang tentang apa dia RSI, apa dia stochastic oscillator. Right, untuk stochastic oscillator, apa yang kita boleh tengok dekat stochastic? Yang pertama adalah generating overbought dan oversold signal. Ini saya cakap tadi. So, dalam kelas ataupun webinar malam ini, kita akan banyak gunakan overbought dan oversold. Sebab itulah key dia kepada kita punya strategi malam ini. Dan kemudian divergence. Divergence ni sama macam RSI tadi. InsyaAllah saya akan kupas dalam kelas yang akan datang. Alright. So, malam ini kita akan lihat bagaimana overbought dan oversold signal itu dibaca di dalam chart. Alright. So, korang tengok ni, ini adalah saya ambil screenshot ni semalam. So, korang tengok dekat bawah tu dia ada indikator RSI dan juga stochastic. Alright, dan korang tengok bagaimana apabila garisan apa orang kata? Garisan RSI dan stochastic itu berada di atas paras 90, harga kemudiannya turun. Begitu juga apabila RSI stochastic punya line tu berada di bawah 10, anda boleh lihat bagaimana harga itu naik. Alright, itu adalah konsep asas bagaimana indikator ini berfungsi. Alright, dan bila line tu duduk di atas 90, itulah yang kita panggil dia sebagai overbought ataupun terlebih belian. Dan bila indikator tu duduk, line indikator tu yang pink biru tu duduk dekat bawah 10, itulah yang kita panggil dia sebagai oversold. So bila overbought kita masuk sell, bila dia oversold kita masuk buy. Alright. So ini adalah prinsip asas bagaimana kita menggunakan technical indicator RSI stochastic. Kita belum masuk lagi dekat standard trading procedure. Saya nak tunjuk contoh dulu bagaimana indikator ini digunakan dan berfungsi. Alright. So, korang mesti teruja punya nak tahu macam mana lebih lanjut, especially yang belum berada dalam RSI stochastic punya group. Tak apa. Yang pertama sekali sebelum korang start ataupun bila kita nak bercerita lebih lanjut tentang macam mana nak guna RSI stochastic ni, of course korang kena tahu, korang kata, macam mana nak setting RSI stochastic. So, saya bagi masa dalam 1 hingga 2 minit untuk korang salin ataupun terus masuk dekat dalam korang punya MP4 setting ni. Right? Ini bukan setting standard, yang ini setting yang saya dah tweak sedikit untuk sesuaikan dengan saya punya trading strategi. So silakan. Okay, dah 1 minit 2 minit dah tu. Siapa yang tak sempat boleh screenshot, kejap lagi kita set. Okay, ini adalah setting indikator yang kita gunakan untuk kita trade menggunakan RSI stochastic. Okay, so kita akan masuk kepada kita punya trading strategi ataupun saya panggil ataupun kami gelarkan dia sebagai standard trading procedure. Kalau PKP ni kita ada SOP standard operating procedure. Tapi kita bukan operate, kita trading. So saya tukarlah standard trading procedure. Ada beberapa rules, condition yang perlu anda semua ketahui untuk menggunakan RSI stochastic tu. Alright, jom kita tengok satu-satu. Yang pertama, check signal ataupun setup pada setiap 4 jam di time frame H4. Alright, so saya faham broker yang berlainan dia akan ada H4 yang berlainan. Ada broker yang H4 dia pukul 9, ada broker dia H4 dia pukul 10. Alright, tak kisah pukul 9 atau pukul 10, follow exactly korang punya broker. Jangan ikut orang. Kalau orang tu broker dia H4 dia pukul 10, tapi korang punya pukul 9, kalau ada setup pukul 9, masuk pukul 9.
Jangan tunggu pukul 10. Begitu sebaliknya. Right? Kalau ada setup pukul 9, tapi korang punya broker H4 tutup pukul 10, buka pukul 10, jangan ikut yang pukul 9. Korang tunggu pukul 10. Alright? So, follow broker masing-masing. Check signal setiap 4 jam di H4. Tak ada signal, tak ada setup, jangan masuk. Tunggu 4 jam lagi. Alright? Jelas? Nombor 2. Lihat sama ada semua garisan indikator berada di atas 90 atau di bawah 10. Right? Kita tengok line tu. Dua-dua line. RSI, satu line. Stochastic, 2 line. So, ada 3 line. Tiga-tiga line ni kena masuk ataupun melepasi paras 90 atau 10. Dia tak boleh ngam-ngam pergi. Dia tak boleh geli-geli dekat line 90 atau 10 tu. Dia mesti kena lepas. Pukul 10, tutup je H4 tu, tengok. RSI stochastic line tu duduk atas 90 ke bawah 10. Ke dia ngam-ngam. Dia main CP-CP je dekat line. Kalau CP-CP, no setup. Okay? Dia kena terjulur lepas. Dia terjulur atas, terjulur duduk bawah. Dia tak boleh ngam-ngam geli-geli dekat line. No. Itu bukan setup. Kalau dia just hit the line, itu bukan setup. Tunggu next 4 hours. Then, mungkin setup tu akan datang. Alright? So, ingat. Nombor 3. Buy jika di bawah 10. So, bila line, tiga-tiga line tu duduk dekat bawah 10, H4 pun dah tutup. So, buy. Kalau dia duduk dekat atas, tiga-tiga line above ataupun di atas paras 90, so korang masukkan sell. Alright? Tapi syarat dia mesti tunggu H4 tutup. Alright? Katakanlah korang punya broker tu H4 dia tutup pukul 10. Right? So candle baru akan buka juga pada pukul 10 pagi lah. Right? Contoh. Tapi pukul 9 korang punya indikator tu dah terjulur dah. Duduk dekat atas 90. Apa yang korang akan buat? Saya nak tanya. Siapa boleh jawab? H4 korang tutup pukul 10 dan akan buka juga pada pukul 10. Tapi ni setup dah ada dah ni. Tiga-tiga line RSI, stochastic dah terjulur dah dekat atas 90. Adakah korang akan entry sell ataupun korang tunggu pukul 10 baru sell? Masuk entry terus. Gelojoh. Gurau je Syakir Nordin. Jangan gelojoh. Josh Chin cakap tunggu pukul 10. 9.59 pedal. Yes. Pun boleh. Alright. Jawapan dia tunggu pukul 10. Alright. Tunggu pukul 10. Tunggu H4 tutup. Barulah kita boleh confirm indikator tu berada di atas 90. Sebab apa? Saya kena terangkan sebab apa saya cipta trading strategi ataupun STP yang sebegini. Alright. Sebab saya pernah kena saya tak ingat pukul berapa waktu tu H4 tutup, tapi waktu tu 30 minit sebelum H4 tu tutup. Dan saya tak perasan pada pada waktu tu ada news yang keluar. Ada news yang keluar. So, apa jadi? Saya dah tengok dah RSI stochastic tu dia masuk ke dalam setup. Right? Dan saya tak tunggu H4 tutup dan saya terus masuk. Apa jadi? Waktu tu saya tak ingat sell ataupun buy, tapi waktu tu price bergerak hampir lebih daripada 100 pip daripada saya punya entry point. Bukan bergerak ikut arah saya tau. Melawan entry ataupun melawan saya punya position. Apa yang jadi? Saya dah kerugian 100 pip sebelum sepatutnya saya masuk pukul 10, katakanlah pukul 10. Alright? So, andailah kata saya masuk pukul 10, saya dah boleh elak dah pergerakan 100 pip 9.5 tadi tu. Alright? Dan kemudian dia turun pukul 10. Alright? Dan apa yang saya belajar daripada situ, nak tak nak kena tunggu pukul 10 juga ataupun kena kena tunggu H4 tu tutup.
Sebab saya dah pernah berada di dalam keadaan itu. Alright? Andai kata, okay, bang, saya tunggu pukul 10, 9.30 dia dah terjun dah. Alright? Kalau saya masuk 9.30 tadi, mesti saya dah profit. Saya tanya balik, itu kalau tak jadi, saya bagi kalau balik dekat dia. Alright. Kalau dia turun, kalau dia tak turun, so dalam forex, dalam mana-mana trading strategi sekalipun, kalau ni dia tak boleh pakai. Kita kena confirm, kita kena firm, kita kena ada trading strategi yang kita follow ketat-ketat. Right? So, hati-hati. Itu saya ingatkan. Kalau set up pukul 10, tengok pukul 10. Orang lain masuk pukul 9, 8.30, 9.45, lantakkan mereka. Alright? So, kita punya trading strategi sendiri. Alright. Stan Lim tanya, kalau lambat risk to reward tak effect kan? Dia tak effect. Dia tak effect. Right? Dia tak effect. Okay. So, next dia adalah, jika price bergerak melawan arah entry, then yang ini sudah masuk ke stage di mana kita nak counter entry ataupun nak counter jika harga pasaran bergerak berlawanan dengan arah entry. Right? Contoh, kalau kita sell, harga makin naik lagi. Macam mana kita nak buat? Sama ada, kalau biasanya orang kata letak stop loss. So bila kenalah. So bukan rezeki kita. Betul, ada trading strategi yang gunakan macam tu. Tapi trading strategi saya lebih ke arah counter. Right? Counter dengan cara apa? Dengan melakukan layering secara berperingkat. Tetapi layering secara berperingkat ni ada pantang larang, rules dan prosedur dia. Alright. So apa dia? Syarat-syarat layering. Syarat yang pertama adalah tunggu candle H4 ditutup. Contoh, kita masuk pukul 10. Lepas tu price bergerak lawan kita. Boom, naik 100 pip, 50 pip, 60 pip, pum. Pukul 2 H4 tutup. Barulah kita layer yang kedua. Maksudnya entry yang kedua. Alright. Kita kena tunggu H4 tu tutup and then kemudian kita tengok jarak dia daripada entry yang pertama tadi itu sampai sampai H4 tutup pukul 2 tadi itu, berapa jarak dia. Right? Kalau jarak dia melebihi 50 pips daripada entry yang pertama tadi itu, barulah kita buat layering kita. Right? So ada yang akan tanya, bang, kalau H4 tu dah tutup, kemudian entry yang pertama tadi itu, jarak dia di antara entry pertama dengan H4 tutup yang baru ni 40 pip. Kita nak layer ke tak, bang? Jawapan dia tak payah. Hanya jarak di antara entry yang pertama dengan next H4 tu melebihi 50 pip sahaja yang kita baru masuk layering. Siapa yang tak faham, sila letak di ruangan chat. Tak faham, saya akan explain sekali lagi. Sebab ini sangat penting. Sebab andai kata korang tak boleh faham syarat layering ini, korang akan gagal. Okey, terima kasih Syakir Nordin. Faham ada yang tak faham? Saya kena tanya yang tak faham. Yang faham, alhamdulillah faham. Alright? Yang tak faham ni yang saya risau. Takut dia buat faham, nanti kan akhirnya dia tak faham. Kurang faham. Okey, kurang faham. Josh tanya layering kita darab 2 kali. Okey, itu kemudian kita nak fahamkan step layering dulu. Okey, tak apa. Saya explain sekali lagi, okey? Saya explain sekali lagi. Alright. Saya tak nak pergi ke chat dulu, takut korang confuse. Okey? Saya akan gunakan conteng-conteng. Alright. So, katalah kita entry dekat sini. Yang ini adalah entry nombor 1. Kita sell. Allahuakbar. Susah menulis pakai mouse ni. Kita sell entry yang pertama. Tapi harga makin naik. So, apa yang kita nak buat sekarang ni? Okey. Katalah yang ini adalah pada pukul 10. 10 pagi.
Susah betul menulis pakai mouse. Right? Pukul 10 pagi kita entry sebab setup dah ada. Setup dah ada, kita pun bedal lah. Kan? Masuk sell. Right? Kemudian, harga melawan kita. Bila kita sell, sepatutnya harga akan turun. Bila dia naik ke atas, maksudnya kita dalam keadaan rugi. Right? Dia naik. So, bila masa kita nak buat layering ni? Kita nak masuk entry yang kedua ni. Kita nak counter. Kita kena hantar askar yang lebih kuat lagi. Okay? So, kita nak masuk entry yang kedua ni. Sell juga. Maafkanlah tulisan saya. Jadi korang faham sudah. Bila masa kita nak masuk entry yang kedua ni? Entry yang kedua ni, kita masukkan dia pada pukul 2. 10 pagi. Lepas tu, next candle H4 tutup adalah pada pukul 2. 4 jam. Pada pukul 10 sampai pukul 2, candle yang baru akan buka. Ataupun candle yang sekarang ni, kita buka tadi, kita masuk pukul 10, candle yang bergerak daripada pukul 10 tu, dia akan tutup pukul 2. Dan kemudian pada pukul 2 juga, dia akan buka candle yang baru. Alright. So, pukul 2 lah baru kita masukkan layer ataupun entry yang kedua. Alright. Tapi syarat dia, jarak dia antara yang ni dengan nombor 2 ni mestilah lebih daripada 50 pips. Okay? Jarak dia tu mesti 50 pips. Andai kata pukul 2 candle H4 tutup, tapi jarak dia ni di antara entry pertama ni dengan entry kedua yang kita nak masuk ni tak sampai 50 pips, tak payah layer. Okay? Boleh? Siapa yang tak faham tadi tu boleh faham tak explanation saya yang kali ni? Stan Lim, layering macam ni takut MC, tak kan? Okay. Yang itu kejap lagi saya akan cerita macam mana kita nak elakkan benda-benda macam ni. Alright? Okay, Stan Lim, saya akan explain. Siapa yang tak faham explanation yang pertama saya tadi tu, boleh faham tak explanation saya yang kedua ni? Mudah je. Kita kena tunggu H4 tutup, baru boleh layer. Tapi nak layer tu pun kita kena tengok jarak dia. Daripada entry yang pertama tadi tu dengan entry kedua yang kita nak masukkan ni, dia punya jarak tu lebih 50 pips ke kurang daripada 50 pips. Kalau lebih, go ahead and do the second layering. Entry yang kedua lah maksud saya. Tapi kalau kata 40 pip, 48 pip, 45 pip, nehi, jangan masuk. Alright? Boleh Okay. Saya clearkan. Alright. Kemudian, lot size layering haruslah semakin membesar ataupun exponential. Contoh, kita masukkan layer yang entry yang pertama tadi tu kita masuk 0.01 lot. Bila kita buat entry yang kedua, kita kena masukkan dia lebih besar daripada entry yang pertama tadi tu. Kita tak boleh letak dia sama. Kita kena letakkan dia 0.02 contoh ni. Lot size layering tu haruslah membesar ataupun lebih besar atau perkataan lainnya adalah exponential. Nur Hafizul Hashim tanya, nak senang marking guna horizontal line? Yes, betul. Marking guna horizontal line ataupun kejap lagi saya akan tunjuk macam mana kita nak tarik. Kalau guna laptop boleh tengok dia punya nilai pips. Kalau guna handphone letak horizontal line tu, kemudian tengok price tu dan kiralah jarak, right? So, lot size mestilah semakin membesar. Terima kasih Nur Hafizul berikan idea macam mana kita nak kira jarak tu. Okey, nombor 4 adalah maksimum hanya 5 layer sahaja. Korang tak boleh boh sampai 10 layer. Alright?
kena letak sampai 5 layer sahaja. Right? Selepas 5 layer, korang perlu cari exit point. Right? Cari exit point tu maksudnya korang letaklah stop loss ke ataupun korang marking area-area mana yang korang akan cut loss position. Macam dekat awal webinar tadi saya cakap, ini bukan teknik holy grail. Ini bukan 100% perfect punya trading strategi. Ada kalanya dia melawan kita sampai mati. Alright. Tapi kita tak nak mati. Kalau kalah, kita nak kalah yang bermaruah. Kita kalah dengan stop loss dan cut loss. Kita tak nak MC. Say no to MC menggunakan standard trading procedure. Alright. Goal boleh ke? Boleh. Tapi ada pantang ni. Kejap lagi saya akan cerita pantang ni. Alright. So, maksimum 5 layer. Lepas 5 layer, korang cari exit point. Letaklah stop loss ke ataupun marking lah area-area mana yang korang rasa nak cut loss. Alright. Ada senior-senior dekat dalam grup kita yang hold position melebihi 5 layer. Saya sendiri pun kadang-kadang saya akan hold sampai 6, 7, 8 layer. Tapi untuk tujuan pembelajaran, untuk korang faham dan rasai standard trading procedure ini, saya mohon kepada korang jangan buat gila layer lebih daripada 5. Alright? Paling maksimum 5 layer sahaja. Alright? Saya tak nak korang stuck dekat satu-satu pair sahaja. Alright? Sebab kita ada banyak pair lain lagi. Kita ada instrumen yang lain lagi yang kita boleh trade. So, andai kata entry itu melawan kita sampai lebih daripada 5 layer, cut loss, forget about it, move on, pergi ke pair yang lain. Alright? Cadangan lot untuk account standard. Right? Entry pertama kita masuk 0.01 je. Entry yang kedua 0.02, entry yang ketiga 0.03, entry keempat 0.04, entry yang kelima 0.05. Right? InsyaAllah follow ni je. Melainkan akaun korang besar lah. Kalau akaun 1 juta, jangan masuk 0.01. Nanti korang tak rasa. Kalau akaun 1 juta, letaklah lot size 1.00. Lepas tu entry yang kedua 2.00. Entry ketiga 3.00. Kan? Kalau akaun 1 juta. Alright? Kalau akaun setakat 100, 500, 1000, guna je lah lot size yang macam ni. Alright? Ada orang pernah cakap, kita ni bila nak berlayar dekat laut, kita kena tengok saiz kapal kita. Right? Kalau kapal kita kecil, jangan pergi lautan tengah. Right? Kalau kapal kita besar, kukuh, kuat, dan baru kita boleh redah ombak yang tinggi dan sebagainya. Right? Sama juga dalam trading. Kalau akaun kita kecil, janganlah pergi guna lot size yang besar. Kalau akaun kita kecil, janganlah layer sampai orang kata menjahit dekat chart. Kan? So, cadangan saya adalah gunakan lot size yang bersesuaian dengan akaun anda masing-masing. Macam saya cakap tadi, kalau akaun 1 juta masuk 0.01, tak payah trading, simpan dalam fixed deposit. Okay. TP wajib. Kalau korang berada dekat dalam saya punya group, selalu saya akan cakap ataupun ada yang lain-lain cakap TP wajib, hit TP wajib. TP wajib tu apa? TP wajib tu adalah 50 atau 60 pips daripada entry yang pertama. Alright? So kalau kata masuk je entry pertama, lepas tu terus pergi TP, itu kita panggil TP wajib. 50 pips, settle. Kan? Right? So kalau dengar TP wajib tu, maksudnya single entry terus pergi. Single entry terus pergi. Alright. Boleh? Ada apa-apa soalan tak sebelum saya move ke next slide? Right. So kalau tak ada soalan, saya akan terus sahaja ke next slide. Ada lagi. Jika layering digunakan, adjust TP ke semua entry kepada satu harga yang di mana kesemua posisi ataupun entry kita tadi tu dapat ditutup dalam keadaan profitable. Tapi jangan risau. Sekejap lagi saya akan tunjukkan bagaimana kita nak set kita punya take profit.
ada dia punya ni lah, dia punya kata apa step dia. Macam mana kita nak adjust. Mungkin panduan bukan step. Macam mana saya akan beri panduan macam mana korang adjust korang punya TP. Right? Mengikut saya punya kaedah. Kalau korang ada kaedah lain, macam mana nak adjust TP, and then ikutlah. Saya hanya bagi panduan. Syakir Norden, kalau hit TP wajib dari first entry tapi RSI stochastic belum pergi sampai over, boleh hold lagi tak untuk TP lagi besar? Boleh. Boleh, tapi saya tak syorkan. Kalau nak hold pun, make sure korang buat trailing stop ataupun BE. Macam Azhar Talhiz cakap, BE. Buat BE. Break even. Pada yang tak tahu break even BE ni, korang kena pergi masuk kelas basic. Kita move kita punya stop loss di positif punya value. Right? Andai kata tiba-tiba lepas tu dia patah balik, tak sampai kita punya TP yang kita nak, at least kita ada something lah. Right? Tapi saya punya sure adalah ambil sahaja TP wajib. Sebab saya tak nafikan, kadang-kadang dia boleh pergi sampai 80, 150 pip. Sebab daripada oversold, daripada overbought nak ke oversold tu jauh. Kan? Mungkin ada lagi 150 pip lagi berbaki. Tapi saya tak syorkan. Right? Tapi kalau kata nak hold juga, silakan. Tapi make sure korang letakkan positif SL ataupun break even, ataupun kalau gunakan laptop boleh buat trailing stop. Right? At least kalau price tu patah balik, korang adalah sikit profit. Kan? Betul tak? Okay. Ini adalah contoh entry UJ. Minggu ni ke minggu lepas? Saya tak ingat. Tapi saya ambil contoh yang betul-betul baru, fresh. Betul-betul baru, fresh. Dan saya ada post juga dekat dalam grup macam mana saya take profit UJ ni. Right? Kalau korang akan tengok dekat situ, ada entry pertama, entry kedua, ada entry ketiga. Right? So ada 3 layer dekat situ yang saya masukkan. Right? Dan kalau kat situ korang boleh tengok yang garisan purple yang saya gariskan itu adalah di mana setup itu pertama kali muncul. Korang tengok itu. Dan dalam bulatan tu saya tandakan di mana setup confirm. Right? Setup confirm. Setup confirm. Dan itu adalah paras di mana yang kita panggil dia sebagai overbought. Right? Ingat yang tadi tu, overbought zone kita adalah apabila RSI dan stochastic itu duduk di atas paras 90. Bukan cecah line, bukan main geli-geli dekat line, tapi betul-betul terjulur duduk dekat atas paras 90. Barulah setup tu confirm. Right? Dan kemudian apabila H4 tutup sahaja, tu dalam kawasan yang saya bulatkan tu, kita terus entry, kita punya entry yang pertama untuk sell. Okey, dalam contoh ni, apa yang jadi adalah price tak pergi ikut arah yang kita nak. Kita masuk sell dekat situ, tapi dia tak pergi jatuh ke bawah. Right? Dia tak pergi jatuh ke bawah. Dia naik lagi. Alright? So, bila dia naik lagi, di situlah kita akan entry yang kedua. So korang tengok macam mana Sekejap, saya nak buka annotate. Right? Korang tengok bagi macam mana saya tak entry dekat sini Sebab apa? Siapa boleh jawab kenapa saya tak entry dekat sini? Saya dah entry dekat sini, lepas tu H4 dah tutup dekat sini, tapi saya tak entry dekat sini. Sebab apa? Yes, Mr. Gaban. CS tak lebih daripada 50 pip. Betul. Jarak di antara entry 104.28 ni sampai ke sini tak lebih pun 50 pip. So saya biarkan. Right? Saya biarkan. So next, dekat sini dia tutup pun lebih kurang duduk kat tang yang sama juga. So saya pun tak entry. Tapi bila dia naik satu lagi dekat atas ni, dekat sini, yang dekat sini barulah saya entry. Sebab jarak di antara entry yang pertama ni dengan entry yang kedua ni melebihi 50
pips. Allah Akbar. Alright. So dekat sini baru saya masuk entry yang kedua. Masuk entry yang kedua pun dia degil juga, melawan juga. Tak apa, kita tunggu juga. Alright, kita tunggu. Alright. Kita tunggu. Dia naik atas. Kenapa saya tak layer dekat sini? Tak cukup 50 pip. Kenapa saya tak layer kat sini? Tak cukup. Kat sini tak cukup. Kat sini tak cukup. Saya masuk dekat sini. Lebih 50 pip tak? Lebih. So saya entry layer yang ketiga. Right? Dan kemudian apabila harga ni turun, saya take profit awal di 104.8. Sebenarnya boleh sampai dekat sini. Kenapa saya take profit awal? Sebab dekat sini ada apa? Ni. Sebab setup buy dah muncul dekat sini. Alright. So, kejap lagi saya akan cerita bagaimana kita nak set kita punya take profit. Itu hanyalah panduan saja. Tapi korang kena tengok juga kadang-kadang TP yang kita set ikut panduan yang saya bagi tu kadang-kadang tak sampai. So, korang kena tengok indikator. Indikator bila dia dah sampai ke zon yang bertentangan dengan entry kita, itu adalah masa untuk kita take profit all. Alright? Kita kena take profit all. Betul. Ibn Allah cakap sebab dah oversold. Sebab dia dah masuk dekat bawah, so kita tak boleh nak hold kita punya sell punya position. So kita kena close. Right? Ada kala kita terpaksa close, walaupun dalam keadaan loss. Alright, kita dah layer 2-3 layer tapi dia macam mana entah indikator kita tu dah bagi opposite direction pula. So kita kena juga exit the market macam mana pun. Alright, sebab itu adalah trading strategi kita. Alright, kalau macam dalam case ni, saya clear dulu. Alright, dalam case ni, ini adalah profit yang saya dapat. Alright, tak banyak, $14.3 sahaja. Right? Dan saya hold tu dari 28 bulan 1 sampai 4 bulan 2. Dalam lebih kurang 6 hari. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Lebih kurang seminggu jugalah. Tolak weekend dalam lebih kurang 4-5 hari. Right? So saya hold itu seminggu dan profit saya dalam 14.3. Itu adalah lot standard 0.01 je saya guna. Right? So itu adalah contoh macam mana yang ini fresh 4 bulan 2 saya tutup. 4 bulan 2 saya tutup, saya buka 28 bulan 1. Ini fresh case yang saya boleh tunjuk pada korang macam mana layering itu dilakukan mengikut kita punya standard trading procedure. Right? Take profit rules. Yang ini korang kena catat dan salin. Okay, take profit rules yang pertama. TP wajib. Satu entry, TP wajib 50 pips. Korang entry je, terus set TP korang 50 pips daripada entry point. Alright, yang ini simple. Kalau pergi, memang heaven. Alright. Selalunya TP wajib ni mudah. Hanya ada beberapa pair sahaja yang kadang-kadang dia gagal ataupun degil sikit. So, kita kena buat layering. Alright. Boleh Kalau satu entry, terus set TP wajib 50 pips ataupun 60 pips. Kalau dua entry, TP kedua-dua entry adalah di bawah sell atau di atas buy price entry yang pertama. Boleh faham? Ke tak boleh faham? Kalau kita masuk dua entry, right? Kita masuk dua entry, TP yang kita set tu mestilah duduk di bawah ataupun di atas. Kalau sell, di bawah lah. Kalau buy, mestilah di atas. Alright? Boleh faham saya nak buka MT4 sekejap. Nak tunjuk. Sekejap Kalau ada lah position tu lagi. Takut-takut dah hilang.
Okey, boleh. Boleh saya share. Ah, okey. Ini adalah live entry saya. Saya share. Mengikut ataupun menggunakan standard trading procedure. Okey. So, korang boleh nampak tak saya punya MT4? Okey. So, saya besarkan sikit Okey, ni live case tadi Okey. So, kenapa saya entry dekat sini? Saya entry dekat sini sebab ada setup. Ni. Dekat sini dah ada setup. Right? So, saya masuk sell. Tapi apa yang jadi dekat sini, price melawan. Right? So, bila price melawan, saya masuk entry yang kedua dekat sini. Itu lebih daripada 50 pips lah. Right? Overbought betul Syakir Nordin. Dia dah overbought. RSI dan stochastic dah bersilang. Kita tak perlu tunggu dia bersilang. Dia duduk di atas 90, setup is on. Right? Kita tak perlu tunggu dia bersilang. Right? Bila dia duduk je dekat atas, setup on. Alright? So kita sell. Sampai sini, dia dah lebih 50 pip, candle H4 tutup, masuk layer yang kedua 0.02. Right? Lepas tu sekarang dia turun. So, korang boleh tengok tak dekat mana saya letakkan TP? Boleh nampak tak? Saya share screen jap. Right? Korang boleh nampak tak? Di bawah first entry. Yes, itulah yang saya maksudkan dengan yang ini tadi. Alright? Kalau dua entry, TP kedua-dua entry, entry yang pertama, entry yang kedua tadi itu mestilah duduk dia di bawah. Kalau sell di bawah lah. Sell di bawah. Atau di atas kalau buy. So tengok tadi tu sell kan. So saya punya TP duduk di bawah entry yang pertama. Right? Apa orang kata? Entry yang pertama, entry yang kedua. Right? Saya pakai annotate senang cerita. Entry yang pertama kat sini, sell. Entry yang kedua, sini, sell. Right. Tapi TP kita kat mana? Right. TP kita letak di bawah ni. TP. Right. Sell satu tak jadi, sell nombor dua, on. So, bila price turun, kedua-dua ini akan ditutup dalam keadaan profit. Dua-dua tutup profit. Right. So, buy pula. Buy. Tak jadi. Melawan. Termasukkan. Buy juga kat sini. Right. So, bila harga pergi naik ke atas, kita nak letak TP kat mana? Kita letak TP kita dekat atas. Alright. So, bila price patah balik ke atas, dua-dua ini dia akan tutup secara ataupun dalam keadaan profit. Kalau tiga entry, TP ketiga-tiga entry adalah di bawah sell ataupun di atas buy price entry pertama. Maksudnya, dia sama dengan TP kalau dua entry. Kalau kita ada 3 entry, TP dia sama TP dengan TP 2 entry. Kalau macam tadi ni, kalau kita tahu kalau Euro USD tadi tu, kita dah set TP dekat bawah entry yang pertama. So kalau kita ada 3 entry sekalipun, kita masih kekalkan TP kita yang tadi tu. Alright? So 2 entry ke 3 entry ke, dia punya TP masih sama. Kecuali macam saya punya case USD Japanese Yen tadi tu, bila apa orang kata? Contoh saya bagi patah balik Saya patah balik sekejap uh, Okey. Ambil dulu yang ni, tiga entry ni. TP ketiga-tiga entry ni mestilah di bawah ataupun di atas price entry yang pertama. Maksudnya sama cara TP untuk dua entry. Right? Tapi andai kata contoh macam saya bagi case saya UJ ni, kalau tiga entry patutnya saya letakkan saya punya TP dekat sini. Betul? Sebab tiga entry saya perlu letak TP dekat bawah entry yang pertama.
Tapi kenapa saya ambil TP awal dekat sini adalah disebabkan oleh ni. Korang kena faham tu. Eh? Tapi andai kata benda ni tak berlaku, korang hold sahaja. InsyaAllah dia akan pergi sampai entry pertama. Okay? Tapi macam saya cakap di awal-awal tadi tu, terpulang pada korang macam mana korang nak set korang punya take profit. Ini hanyalah panduan bagaimana saya set saya punya TP. Andai kata kalau korang kata, sampai sini pun dah cukup lah. TP lah. Tutup semua overall profit. Happy. Tak kisah. Janji korang happy, janji korang profit. Right? So ini hanyalah panduan semata-mata. Right? Okay. Kita pergi balik. Kalau 4 entry pula. Kalau 4 entry, TP keempat-empat entry ni, kita bubuh dekat price yang kedua. Entry yang kedua. Tadi kita letak dekat entry yang pertama. Sekarang ni kita letak dia dekat entry yang kedua. Alright? Tak apa, korang salin dulu. Kalau ada masalah, nanti boleh tanya balik semula dekat dalam group. Alright? Tapi jaranglah boleh pergi sampai 4-5 entry ni. Tapi andai kata terkena juga sampai 4-5 entry, boleh tanya macam mana kita nak letak entry. Tapi basic konsep dia adalah bila price tu patah balik dan korang berada dalam keadaan profit, terserah 100% pada korang sama ada korang nak close all ataupun korang nak tunggu sampai take profit. Alright? So, yang penting korang profit. Itu sahaja. Korang tak nak guna take profit rule saya, tak kisah. Sebab saya pun tak wajibkan korang ikut take profit rule saya. Ini hanyalah panduan sahaja. Right? Korang boleh buat take profit korang sendiri. Jangan risau. Right? Betul Azhar. Kita cover profit dulu. Right? Tapi STP jangan skip. Jangan langgar. Take profit rules korang nak buat macam mana pun tak ada hal. Janji profit. Biasanya harga dapat follow balik sampai entry pertama sebab takut price reverse sebelum sampai. Exponential lot size lagi. Tak semestinya stand limit. Macam saya tunjuk tadi, saya punya case UJ tu, dia tak sampai entry pertama. Dia sampai entry yang kedua saja. Lepas tu dia dah jadi overbought. Oversold. And then waktu tu kita kena exit the market dah. Right? Tak semestinya. That's why saya cakap, dia tak semestinya akan sampai price yang pertama. So, korang kena tengok pada keadaan indikator juga. Dan kemudian korang kena pandai-pandai apa orang kata, kalau korang tak nak ikut take profit rule saya, korang buat korang punya sendiri. Right? Janji overall profit. Janji overall profit, then exit the market. Right? Kita punya goal adalah yang pertama, kita nak profit. Yang kedua, kalau entry melawan kita, macam mana kita nak counter and then kita profit. Both situation, kita nak profit. Tak kisah profit tu kecil ke, besar ke, sederhana ke, doesn't matter. Yang penting sekarang adalah korang making profit daripada apa yang korang trade. Alright? Tak kisahlah $1 ke, $2 ke, $3 ke, bersyukur dengan apa yang korang ada. Sebab daripada korang MC, lebih baik korang profit sikit. Right? 5 entry, kita kita punya TP dekat price entry yang ketiga. Okay? Korang boleh salin ni. Dan kemudian kalau tak faham nanti boleh tanya dekat dalam group. InsyaAllah saya dan officer-officer yang lain boleh tolong explain kan. Azhar tadi cakap market bukan kita punya. Yang penting jaga MM. Betul. Market memang bukan kita punya. Dan market bukan sesiapa punya. Big fund, big hedge fund sekalipun tak dapat predict harga nak pergi mana. Alright. So, apa yang perlu kita buat adalah kita control kita punya money management. Sekejap lagi kita akan ceritalah tentang kita punya money management. Right. Yang itu pun adalah berdasarkan saya punya pengalaman sendiri dan apa yang saya guna. Right. Boleh? Salin kalau malas salin, ambil screenshot, kemudian tampal dekat katil. Right. Okay.
Kita pergi ke money management rules ataupun MM. Orang cakap MM, jaga MM, jaga MMM. Benda ni memang senang nak cakap tapi susah nak buat. Alright? Tapi insyaAllah kalau korang follow standard trading procedure, korang dah terbiasa gunakan STP, korang dah terbiasa ikut take profit rules, insyaAllah money management rules ini juga korang boleh jaga dengan sebaik-baiknya. Alright? Ini adalah cadangan saya sahaja. Korang boleh follow atau korang boleh abaikan. Alright? Yang pertama, modal minima adalah 1000 USD. Alright? Cadangan. Korang boleh start dengan 100, korang boleh start dengan 200, korang boleh start dengan 500. Tak ada masalah. Alright? Cuma saya kena ingatkan, macam saya cakap awal-awal tadi, ini bukan holy grail. Right? So korang kena kawal lot size dan juga korang kena kurangkan trade. Contoh, kalau korang ada 100 ataupun katalah 300 USD ataupun 500 USD, janganlah buat sampai 5 layer. Right? Saya cakap janganlah buat sampai 5 pair sekali trade. 5 pair float. Tak boleh, tak cukup. 300-500 USD mungkin tak cukup. Tapi kalau 1000 USD, insya-Allah saya pernah hadap 5 pair memang tak MC. Alright? Float 5-6 layer pun tak ada hal. Tapi kalau korang punya modal 300-500 USD, jangan buat pasal. Korang jangan trade 5 pair ataupun 4 pair. Paling maksimum pun mungkin 2 atau 3 pair sahaja pada satu-satu masa. Ada Euro USD, ada GBP USD, ada Euro Japanese Yen, contoh. Right? So, ada 3. Cukup. Jangan entry pair lain. Right? Korang hold lah, korang berperang lah dengan 3 pair tu sampai korang kalah ataupun musuh yang kalah. Right? Modal minima yang saya recommend adalah 1000 USD. Korang boleh start 300, 500, cuma kalau guna 300 ataupun 500 USD, jangan trade pair banyak-banyak. Right? Kalau 300 tu, kalau kena satu pair floating, layak je lah satu floating tu sampai TP. Right? Lot permulaan 0.01. Saya dengan modal 500 ataupun 1000 USD pun, saya lot permulaan saya 0.01. Orang jangan menggatal-gatal pergi letak 0.10 ataupun 0.02 ke 0.03. Alright? Saya bukan tak nak korang kaya cepat. Saya nak korang kaya cepat. Saya nak korang besarkan lot dan kaya cepat. Tapi saya tak boleh jamin kalau korang guna lot besar tu, korang akan sentiasa profit. Itu benda yang susah saya nak jamin. Even dengan 0.01 pun saya tak berani nak jamin. Right? Apatah lagi kalau lot tu lebih besar. Right? So, gunakan lot yang sederhana, bersesuaian mengikut modal korang. Right? Guna akaun micro pun boleh juga. Right? Kalau akaun kecil, gunalah akaun micro ataupun akaun sen. Right? Dan korang boleh kata apa, trade dengan santai. Nombor 3, jangan buka lebih daripada 5 pasangan pada satu-satu masa. 5 pair. Kalau ada 1000 USD, jangan lebih daripada 5. Kalau ada 500, jangan lebih daripada 3. Kalau ada 100, jangan lebih daripada 1. Right? Money management rules ni nampak menyusahkan, tapi percayalah pada saya, korang tak akan hadap MC kalau korang ikut money management rules ni. Ya betul, saya hanya boleh sampaikan pada korang macam mana nak buat tu, macam mana money management dan sebagainya. Tapi at the end, akhirnya korang sendiri yang perlu fikir balik, muhasabah diri balik, sampai bila korang nak trade membabi buta tanpa money management rules, tanpa trading strategi, dan akhirnya korang melingkup dalam forex. Right? Mr. Gaban, pengalaman guna STP pernah tak lebih daripada 5 entry untuk suatu pair? Tak pernah. Saya tak pernah lebih daripada 5 pair. Right? Paling, even dengan 500 ataupun 1000 USD, paling kuat pun saya letak 3 pair. Sebabnya, saya tak nak pening
kepala bila ada banyak pair. Katakanlah kan, saya ada 5 pair, contohlah maksimum kita punya tu 5 pair. 5 pair float. 5 pair tu sampai 5 layer. Berapa entry korang ada dekat dalam MP4 korang tu? 5 darab 5 ada 25 entry. Dan semuanya megah. Apa yang korang rasa waktu tu? Mungkin korang belum pernah hadap benda tu. Ha, tapi stres. Betul. Stres. Rasa berdarah. Bengkak biji mata. Serabut. Migraine. Semua sampai. Right? Saya pegang satu benda dekat dalam forex trading. Saya nak trade secara santai. Saya tak nak pening-pening kepala. Right? Sebab tu saya temui ataupun create apa orang kata trading strategi ini untuk saya gunakan. Dan trading strategi ini telah saya gunakan sejak 2017 akhir ataupun 2018 awal. Strategi ini dah evolve selama 3 tahun dah lebih kurang. Alright. So saya tak gunakan teknik lain, saya hanya gunakan teknik ini. Ya, mungkin saya tak boleh buat duit yang banyak, tapi saya berjaya elakkan MC. Right? Ni siapa pula bagi Telegram punya group ni? Allahu Akbar. Tak apa, tak apa. Boleh, boleh. Join. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Boleh. Tak apa. Ruzai tanya 100 USD cukup tak untuk layan Pelia macam Gold GBP? Um, sekejap lagi saya akan terangkan. Ha. Pernah tak sampai 5 layer? Pernah. Saya pernah kena dekat pair USD CHF. Saya pernah kena dekat Pound Yen. Pound Yen saya pernah hold sampai 600-700 pip. Tapi macam saya cakap tadi, jangan follow saya punya gila. So untuk advanced user, untuk officer pangkat officer dekat dalam RSI Stochastic, dorang dah berani lawan. Kita tak boleh nak kata kau ni janganlah. Tak boleh. Diorang ganas. Diorang dah pangkat calit-calit. Ada paku semua. So tak boleh. Right? So untuk korang, biasakan dulu dengan yang apa saya ajar. Dan kemudian kalau dah naik pangkat nanti, nak bedal silakan. Amirul Faiz, average berapa persen boleh grow per month tuan? Susah nak kata. Tapi sesantai-santai maksudnya 3 pair, modal 1000 USD, 3 pair, ataupun mungkin 500 USD, korang boleh grow dalam mungkin 5, 10, saya pernah capai 20% sebulan. Cukup lah. Korang tak stress trading, hold saja, right? MC pun tak jumpa, 20% okey lah. Bagus untuk senaman jantung gol ni. Gija pun sama juga. Dua ni memang ada pantang larang dia tersendiri. Sekejap lagi saya akan tunjuk. Untuk yang bertanya-tanya tadi, high risk pair. Okay. Dalam trading strategi ni, dia ada beberapa pair yang cenderung untuk melakukan ataupun yang rebel. Saya panggil dia rebel. Kuat penentang dekat dalam RSI Stochastic punya trading system. Right? Kita layer dia naik, kita layer dia turun. Right? So, apa dia? Yang pertama, yen crosses. Mana-mana pair yang ada yen, kita panggil dia high risk pair. Kedua, pound crosses. Ketiga, franc crosses. Franc ni CHF CHF franc. Yang keempat, metals, indices, stocks.
Nanti tak lama lagi saya akan tambah kripto. Tapi saya tak jarang trade kripto. Right? Metals ni gold, silver, platinum. Indices ni SP500, US30, DAX, benda-benda macam tu lah. Stocks, tahulah stok Facebook ke Nvidia dan sebagainya. Right? So, keempat-empat jenis pair ni, dia adalah pair yang liar. Pair yang liar dan ada kecenderungan mengikut saya punya pengalaman selama 3 tahun dan boleh tanya dekat mana-mana yang pernah dan dah lama gunakan RSI Stochastic, mereka akan cakap pair-pair yang ini adalah pair yang liar dan ganas yang susah untuk dijinakkan. Berkemungkinan korang akan rasalah 3, 4, 5 layer. Right? Tapi tak semestinya pada setiap masa diorang ni liar. Kadang-kadang diorang ni jinak. Tapi kebanyakannya dia liar lah. Right? Kalau jumpa yang jinak, Alhamdulillah korang akan dapat TP wajib. Right? Pair apa yang tuan sarankan? Saya tak ada sarankan apa-apa pair. Saya berdal semua. Ada setup bedal. Ada setup bedal. Cuma saya highlightkan high risk pair. Right? Yen crosses, pound crosses. Bila pound cross dengan yen, lagilah double high risk. Kalau franc cross dengan pound ataupun franc cross dengan yen, lagilah double risk. So, korang berhati-hati dekat pair-pair yang saya nyatakan dekat dalam high risk pairs ni. Alright? Hati-hati, dalam berhati-hati kita tu, ada sedikit perubahan dekat kita punya standard trading procedure. Right? Korang kena alert ni. Bila korang trade dekat high risk pair, korang boleh apply tindakan berjaga-jaga. Tindakan berjaga-jaga lah. Bukan perubahan. Dia tindakan berjaga-jaga. Untuk korang nak elakkan daripada kena lipat dengan pair-pair ni. Right? Apa dia adalah korang cuba buat layer bila dia lebih daripada 70-80 pip. Right? Kalau ikutkan standard trading procedure, kita punya layering tu 50 pips. Kan? Tapi untuk pair-pair liar ni, kita tukar dia sikit. Kita layer dia bila dia lebih daripada 70 ataupun 80 pips. Okay? Yang itu adalah dia punya tips untuk kata jinakkan high risk pair. Right? Mereka ni haiwan liar, ganas, buas. Dan cara untuk liar, untuk jinakkan dia adalah dengan tukar sikit layering punya prosedur tu. Daripada 50 pips kita naikkan dia kepada 70-80 pips. Especially gold. Gold ni 50 pips senafas je dia pergi. Right? Kadang-kadang 200 pip tu pun senafas je dia pergi. Right? So kalau korang tak gunakan pendekatan layering yang sebegini, kemungkinan korang akan terciduk awal. Right? So pound yen punya cross pun lagilah. Kadang-kadang dia boleh pergi sampai 200-300 pip. Tahu-tahu je korang dah sampai 5 layer dah. Right? So berhati-hati untuk high risk pair ni. Cadangan saya adalah layer apabila lebih daripada 70 ataupun 80 pip. Right? Boleh faham? Okey. Sebelum saya pergi ke topik seterusnya, ada apa-apa soalan tak? Mr. Gaban tanya, boleh letak pending order untuk layer kedua tanpa tunggu candle tutup? Boleh, tapi saya tak sarankan. Tapi kalau andai kata ada kekangan masa, ataupun mungkin kita dah nak tidur, kan? Boleh je letak pending order, tak ada masalah. Right? Tak ada masalah. Ada juga kadang-kadang saya guna juga pending order sebab saya ada urusan yang saya tak sempat nak tengok MT4 dan saya rasa price tu akan pergi ke situ ataupun candle H4 tu akan tutup area-area situ dan saya akan letakkan pending order. Boleh, tak ada masalah.
Okay, ada soalan lain? Trading strategi ni kita tak gunakan stop loss. Sebab kita counter dengan layering, betul? Ada masanya kita kena terima hakikat bahawa we can't win the war. Maksudnya kita tak boleh nak menang perang tersebut. Jadi daripada kita bersifat ego ataupun bertingkah bodoh sombong, lawan juga, lebih baik kita surrender ataupun retreat, right? So, dekat mana kita nak retreat ataupun bila kita nak retreat? Right? Yang pertama, kita akan retreat bila kita dah sampai level yang kelima. Bila kita dah layer sampai 5, waktu tu kita dah pasang kita punya stop loss. Kita letak stop loss kita siap-siap. Mungkin daripada layer yang kelima tu korang letaklah 50 pips ikut masing-masing. Right? Dan kalau kena stop loss, itu adalah pengakhiran battle kita. Right? Yang kedua adalah korang sendiri decide mana korang nak cut loss. Kalau tak nak guna stop loss, korang kena cut loss. Contohnya, korang dah marking dah, either resistance ke apa-apa sahajalah rujukan tambahan yang korang boleh rasakan, yang korang rasa ini kalau resistance ni tembus, mesti dia pacak lagi. Right? Sebelum dia pacak lagi jauh, so kita cut loss. Right? Yang itu memerlukan pengalaman korang dekat dalam trading. Tapi bagi saya, kalau sampai 5 layer tu, letak je lah stop loss. Right? Letak stop loss dekat semua entry 5-5 tu. Right? Kalau kena, maksudnya kita tak ada rezeki. Right? Bila OB tukar OS. Okay, kalau OB tukar OS tu, kita bukan retreat. Maksudnya kita menang awal. Kita tak panggil tu retreat lah. Kita panggil kita end the war early. Kita tamatkan peperangan tu awal. Mungkin kita tamatkan peperangan tu dalam keadaan kalah sedikit. Ataupun mungkin menang sedikit. Ataupun menang banyak. Ikut keadaan pada masa tu. Right? Bila OB tukar OS ataupun OS tukar OB, kita terpaksa exit the war. Ataupun kita terpaksa tutup semua position kita. Right? Sebab kita, the war is not relevant yet anymore. Maksudnya perang tu dah tak relevan dah. Kita perang sell, tapi masalahnya market dah oversold. Tak guna. Lebih baik kita apa kata? Lebih baik kita exit the market ataupun tutup semua. Cut. Yes, cut. Saya bagi contoh. UJ. Sekejap saya bagi contoh. Okey. Mana. Okey. Right. Kalau korang perasan, ini yang kita masuk. Okey, saya buat sekali. Kita masuk sel dekat sini. Ataupun dekat sini sebenarnya. Right. Kalau ikutkan contoh yang saya bagi tadi awal-awal tadi tu, yang saya dah take profit awal-awal tadi tu. Okay. Lepas tu saya layer sampai kita dapat take profit dekat sini. Betul? Ataupun sebenarnya saya take profit lebih awal ke atas. Tapi sebab apa saya take profit lebih awal? Sebab yang ini. Ni. Yang ini. Right? Kita boleh je nak tunggu sampai dia kata apa? Sampai dia patah balik dekat entry pertama dekat sini. Tapi sebab dia dah keluar dekat sini, kita terpaksa end the war awal. Yang ini yang kita panggil dia daripada overbought dah bertukar kepada oversold lah. Overbought dekat sini. Ini overbought, betul? Kat sini dia dah tukar jadi oversold pula dah. Nampak?
So, waktu keadaan ini berlaku, jangan degil hold position korang. Tutup semua position sell, ambil apa yang ada dekat dalam tangan. Kalau profit, profit lah. Kalau loss, loss lah. Jangan degil. Alamak, kita dah termiss satu setup ah. Borak-borak terlepas satu setup. Kalau kita counter buy, boleh juga counter buy, tapi saya tak recommend lah. Nanti korang pening. Right? Better close dan kemudian follow setup yang baru. Right? Kalau macam ni, dah TP dah dekat atas ni. Nampak? Dah TP dan kemudian dekat sini dah keluar pula OS. Aduh, overbought. Terlepas pukul 10 punya setup tadi. Apa? Nampak tak? Korang boleh nampak tak? Ni setup fresh live. Saya besarkan sikit. Right? Ni setup live. Kat atas ni. Kalau sell tadi pukul 10 saya tak sempat. Okay? Right. Dah jalan. Dah masuk sell sini dah jalan dalam tak sampai 10 pip, 8 pip baru jalan. Boleh pergi sampai bawah ni balik semula. Tapi tak apalah. Dah jalan tak apa. Biarkan. Right? Ni yen crosses yen crosses. Yang ni yen crosses. So, okay, untuk UJ ni apa korang boleh buat? Bas dah jalan dah. Right? Siapa yang sempat masuk tadi sempat masuk lah. Dalam grup pun tak ada bagi hint. Mungkin dah hari Jumaat kan. So, apa yang korang boleh buat adalah korang letak pending order dekat atas ni. Andai kata dia patah balik naik ke atas, dia akan ambil order kita lah. Contoh saya buat. Okay. Saya letak lah sell limit dekat situ. So, andai kata dia patah balik dan ambil order, dan okey lah. Kita naikkan sikit lah. Ataupun ngam-ngam kat situ pun boleh. Right? So, kata dia patah balik, dia ambil order, okey lah. Kalau dia lajak tu ke bawah, means tak ada rezeki. Right? EU saya masih hold lagi. Nampak dia patah balik pula. Aduh, itulah dia, ragam dia. RSI dah ke bawah tapi stochastic belum ke bawah, so kita hold. Kita hold the war. EU valid lagi tak? Valid. Saya masih hold lagi dua position ni. Tak ada masalah pun. Right? 87 sen, $1 float. Alah, tak ada masalah lah. Right? Sekarang adalah sesi soal jawab. Soalan dan jawapan. Okay? Anda boleh, saya buka ruangan ni selama 5 minit untuk anda bertanyakan soalan. Sama ada STP ataupun IGS. Korang boleh tanya dua-dua sekali. 533. Okay. Dulu saya pernah gunakan Stoch punya setting 533. Cumanya 533 ni dia masuk awal berbanding 935. So bila 533 masuk awal, kebanyakan ataupun sering kali saya menghadapi floating yang lama. Right? So sebab tu saya tukarkan kepada 935. Right? Khairul tanya, gabung dengan indie lain boleh tak? Untuk STP ke untuk IGS? Khairul. STP. Untuk STP, saya tak ada halangan untuk korang gabung dengan mana-mana. Even untuk IGS pun tak ada masalah untuk gabungkan dengan indikator yang lain. Macam saya sendiri pun kadang-kadang saya gabungkan, bukan dengan indikator, saya gabungkan dengan chart pattern, saya gabungkan dengan candlestick pattern, saya gabungkan dengan supply and demand, kadang-kadang support and resistance. Ilmu-ilmu ataupun knowledge tambahan ni kita gunakan sebagai backup ataupun sokongan kepada RSI stochastic. Sebab saya cakap RSI stochastic bukanlah something yang sempurna. Right? So korang boleh gabung. Kalau korang ada knowledge dekat supply and demand. Right? So bila sampai je zone supply tu, kemudian tiba-tiba kebetulan juga dekat H4 ada overbought. Then
kita dah dapat clear cut yang itu adalah setup kita lah. Betul tak? So korang gunakan. Bila dah sampai resistant, tengok ada reject pula. Lepas tu siap ada setup RSI stochastic pula. Then kita tahulah itu setup kita lah. Right? So korang gunakan ilmu-ilmu tambahan korang itu untuk jadikan sebagai sokongan. Right? Gabungkan untuk validkan lagi. Betul? So belajar banyak ilmu lain lagi. Right? Untuk kita mahirkan. Tapi jangan sampai serabutkan kepala otak korang untuk buat standard, buat STP korang sendiri pula. Right? Jadikan itu sebagai sokongan sahajalah. Right? Jangan komplekskan trading strategi korang. Right? Ada soalan lain? Tu yang saya risau. Gabung-gabung lalas jadi entry. Tu yang saya risau. Right? Jadikan itu sebagai rujukan sahajalah. RSI kalau 70-30 macam mana nak faham tuan? RSI 70-30 ni standard setting. Right? Standard setting ni boleh juga dijadikan rujukan. Cuma saya tak suka gunakan sebab dia masuk terlampau awal. Bila masuk terlampau awal nanti kita akan jadi apa kata? Kita float lagi lama lah. Kan? So, sebab tu saya tukar setting dia daripada standard 70-30 saya jadikan dia 10-90. Azmi? Itu level dia je tu. 70 dengan 30 tu adalah level dia. Okay. Kalau ada yang nak tanya kenapa RSI 3, kenapa tak guna 14? Yang itu penjelasan dia panjang lebar. Nanti saya ambil masa untuk explain pada anda semua. For example, price geli-geli nak masuk ke overbought tapi tak masuk lagi. So tak masuk entry lagi. Candle tutup je. Price terus reversal dan price turun jauh. Kadang-kadang rasa rugi pula tak masuk. Yes, betul. Kadang-kadang ada jadi macam tu. Tapi kita anggap itu bukan rezeki kita lah. Right? Sebab kita berpegang kepada kita punya trading strategi. Right? Andai kata trading strategi kita kata no setup then no setup lah. Tapi andai kata price pergi meninggalkan kita, then itu maksudnya bukan rezeki kita lah. Right? Tak apa. Memang kita akan rasa aduh kenapalah kalau aku masuk kita dia kalau macam tu saya cakap awal-awal tadi. Benda kalau ni dalam forex kita kena tandang jauh-jauh. Sebab kalau ni lah yang banyak menjahanamkan kita. Kalau aku masuk tadi, sebab tu saya cakap tadi, kalau dia naik lagi tadi, itu saya cakap tadi, kalau kita guna kalau, memang tak jadi apa. So, that's why standard trading procedure tu ada dekat situ untuk hapuskan perkataan kalau tu. Kita tak ada sanksi-sanksi lagi dah. Ada setup? Yes, ada setup, masuk. Tak ada setup, jangan masuk. Tak ada perkataan, tak ada timbul syak wasangka kalau aku masuk, tak ada. Kita bila masuk dalam trading, bila kita masuk dalam battle, perang, kita kena firm, kita kena confident. Battle on is battle on. Kalau dalam group tu kita panggil dia apa? Zone perang. Bila kata zone perang tu memang perang habis lah. Bukan sekadar dalam radar lagi dah. Kalau dalam radar tu maksudnya belum lagi perang, belum confirm punya setup. Tapi dah ada dalam radar. Kes macam yang Syakir ni, dia dah ada dalam radar. Tapi dia belum zone perang lagi. Tapi Syakir terus tembak dia. Takut dia melawan. Okay Syakir? Alright. So kalau ada soalan tambahan nanti, anda semua boleh tanyakan dekat dalam grup saya. InsyaAllah nanti ada kita punya officer apa kata, kita punya comrades dekat dalam tu boleh tolong jawabkan untuk korang. Kalau pada sesiapa yang belum join lagi. Level tu kalau besarkan lagi 595 okey ke? Boleh juga, tak ada apa-apa masalah. Cumanya takut nanti terlepas setup lah. Right?
Saya punya cadangan adalah stick sahaja kepada setup yang saya berikan. Tapi macam saya cakap tadi lah, saya tak pernah kata-kata tak boleh pada mana-mana orang yang nak kebebasan. So, korang bebas untuk pilih korang punya setting sendiri. Tapi macam saya cakap, saya syorkan, cadangkan untuk stick pada setup. Alright. Dan kita sudah pun sampai ke penghujung webinar kita pada kali ini. Saya berbesar hati di atas kehadiran anda semua dan saya ingin ucapkan terima kasih di atas masa yang anda luangkan bersama dengan saya hampir lebih daripada 2 jam. Daripada pukul 10 tadi kita start, sekarang dah 12.30 tengah malam. Dan saya doakan agar segala apa ilmu yang saya sampaikan kepada anda ini pada malam ini, moga dapat memberi manfaat kepada anda semua. Dan saya secara peribadi ingin anda semua sampaikan ilmu ini, jangan charge pula. Sampaikan ilmu ini ke seberapa ramai orang yang boleh, supaya lebih ramai yang boleh mendapat manfaat kepada daripada apa yang saya sampaikan kepada anda semua pada malam ini. So, pada yang masih blur-blur lagi mungkin nak dapatkan sokongan, jangan lupa untuk join grup RSI Stochastic yang saya berikan tadi itu. Alright, saya paste balik semula lagi sekali lagi. Alright, dan jangan lupa promo Fullerton Market tahun baru Cina dan juga basic class kita pada esok malam. Alright, so sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak dan saya doakan semoga anda semua berjumpa dan beroleh dengan profit yang lebih konsisten selepas ini, insyaAllah. So, jumpa lagi pada webinar yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.